Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kita masih lagi berada dalam rukun salat. Rukun semaya. Rukun yang pertama iaitulah rukun semaya ada berapa perkara? Rukun semaya kita ada 13 perkara. Rukun semaya ada 13 perkara. Yang pertama sekali niat. Niat kita sudah bicara pada minggu lepas. Bagaimana cara nak niat? Iaitulah niat semaya ni duduk dalam hati. Niat tu mesti dalam hati. Kalau kita tak kata dengan mulut kita kata dengan hati kita ya. Saja aku semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, sah dah semaya. Tapi kalau kita kata dengan mulut kita, hati tak masuk, sah ke tidak semaya? Tidak sah. Rukun yang kedua yang kita bicara secara panjang lebar pada minggu lepas, iaitulah tentang takbiratul ihram. Bila ada takbiratul ihram, dia sudah ada di situ, dia panggil muqaranah. Penyertaan niat. Jadi dalam kitab kita ni dia bagi 3. Dia panggil muqaranah kamaliyah. Muqaranah kamaliyah ni maknanya muqaranah penyertaan niat dengan takbir itu yang sempurna. Tak daripada alif kalimah Allah juga mana saja aku semaya. Heret siapa akbar habis niat, habis takbir. Itu dipanggil muqaranah kamaliyah. Kemudian yang kedua dipanggil muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni iaitulah kita niat dalam takbir kita. Allahu akbar. Tak kira di mana-mana, di Allah ke, di akbar ke, di mana-mana tempat. Kalau masuk dari hati kita tu niat, lalu niat dari hati kita masuk waktu tu, maka sahlah semaya kita. Ini dia panggil muqaranah hawi awam. Jadi kita ni masuk dalam rombongan hawi awam dalam ni kita. Itulah muqaranah urfiyah. Muqaranah yang ketiga dia panggil muqaranah juz'iyah. Muqaranah juz'iyah ni iaitulah dia bagi-bagi. Bagi bertajak semaya. Allah tu ta'yin. Jadi benda ni bukan satu benda nak bagi-bagi gerak ini sangatlah payah. Kata itulah maka yang pertama ittifaq bagi orang yang kuasa. Dan jika membawakan waswah maka nak diamalkan muqaranah urfiyah. Jadi kitanya ambil muqaranah urfiyah, iaitulah dia mari niatlah dalam hati kita tu dalam takbir. Tak kira di mana juzuk, depan ke awal ke akhir ke, tidak menjadi masalah. Yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lain daripada kedua-duanya. Jadi dalam masalah ini tersebut dalam kitab kita, nama kitab dia kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini satu kitab yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i dan memang dibaca di mana-mana tempat, di pondok orang ngaji balas surah, dia akan baca kitab Fathul Mu'in. Jadi kata dia makrunan bihi ni maknanya kita nak niat tu bersertai bersama dengan takbir. Bersama dengan takbir. Jadi dalam perbahasan sini sebagaimana disebut dalam kitab kita ni, sebagaimana dipilih oleh Imam Nawawi dan Ghazali, cukuplah muqaranah urfiyah. Ya ini muqaranah urfiyah mana kita ambil dalam hati kita ni, mari rasa perasaan kita semaya. Niat dalam mana-mana juzuk dalam takbir, maka itu sudah dinamakan sudah memadai, sudah cukup. Adapun muqaranah yang pertama tadi, muqaranah kamaliyah nak bagi juzuk dan ataupun muqaranah juz'iyah ni, Imam Al-Haramain, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Ad-Duaini rahimahullah taala, dia kata ini nak bagi-bagi, nak kerak-kerak, nak apa ni? Nak bagi takbir dengan niat ni boleh mengeluarkan manusia daripada kekuasaan, kemampuan manusia. Jadi tak boleh buat. Yang bolehnya, iaitulah kita guna muqaranah urfiyah, kita muqaranah niat mari semaya, dalam semaya kita bersama dengan takbir. Tak kira di mana juzuk, itulah yang ada. Jadi kata Ibnu Ar-Rif'ah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, innahul haqq allati la yajuzu siwa.
Inilah hak yang benar, yang tak bolehlah kita kata hak lain. Nak juz'iyah, nak kamaliyah, tak perlu. Kata Ibn Rifi'ah, cukuplah. Dengan kita niat masuk dalam hati kita tu saja ke semaya, dalam mana-mana bahagian, dalam takbir, maka sudah sah semaya kita. Tak perlu dibincang banyak lagi. Subki pun kata, inilah pendapat yang benar. Siapa dia tak terima pendapat muqaranah urfiyah ini, akan bawa seorang ini jatuh ke dalam was-was yang dicercai oleh saya. Mana kalau setakat nak bagi muqaranah ni, dia akan bawa manusia jatuh ke dalam was-was yang dicerca oleh saya. Sebab was-was ni hura bukan benda ni. Duk main Allah, orang sujud dah, rokok dah. Dia duk main Allah lagi. Akhir sekalinya, hak Allah tak jadi, hak jadinya Allahu Akbar. Itu jadi. Itulah kalau orang was-was, akhir sekalinya Allahu Akbar tu hak dia pakai. Pasal saya kata betul dah tu, main Allah gini jadi. Jadi dalam kitab ni lagi, dalam kitab Fathul Mu'in kata, wa indal a'immatis salasah. Bagi mazhab yang tiga lagi, lain pada mazhab Syafi'i, yajuzu taqdim an-niyyah 'ala at-takbir bi zamanil yasir. Dalam mazhab lain daripada Syafi'i, tiga mazhab, Maliki, Hambali dan Hanafi, harus mendahului niat. Mendahului sikit daripada takbir. Mana belum kita masuk semaya itu kita niat dalam hati, saja kena semaya. Jadi bila niat awal lagi, bila kita takbir Allahu Akbar, kita tak memikir kamu korona. Ala harfiyah, wala kamaliyah, wala juz'iyah. Itu sama tak ada. Jadi kalaulah kita ni jatuh dalam bahasa was-was, maka kita kembali kepada apa yang dipegang oleh tiga mazhab lain. Yang mengatakan boleh kita niat sebelum daripada takbir Ratul Ihram bi zamanin yasir. Masa yang sedikit. Maknanya belum takbir itu niat dah dalam hati. Kalau masuk dalam hati kita aku semayat dah, waktu kita takbir, tak mari, tak cakap nak muqaranah, heret tak mari, maka kita terus semaya, jangan was-was. Berdasar kepada tiga mazhab yang lain, kalau kita kata sah ke tak sah. Berapa ramai mazhab Syafi'i? Pengikut mazhab Syafi'i berapa ramai? Pengikut mazhab Hanafi berapa ramai? Tak okeylah kita nak kata seluruh dunia ni, lain pada Syafi'i tak sah belakang semaya. Boleh kita kata lagi tu? Tak boleh kata. Mazhab lain pun, dia ada hujah, yang Nabi katanya niat. Naknya niat. Jadi dia kata niat di mana-mana pun, bila kita bangun nak semaya, kita sudah ada dalam hati kita nak semaya, maka sah semaya dia, sahlah niat dia tu, berdasar kepada tiga mazhab yang lain. Jadi bagi kitanya, kalau orang ni nak muqaranah tarik tak mari dalam hati dia, yang menyebabkan dia jadi was-was, maka lebih baik dia ikut apa yang dipegang oleh tiga mazhab yang lain pada Syafi'i, yang mengatakan harus takdim, mendahului niat dengan masa yang sedikit sebelum takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekarang ni kita cuba nak menyelesaikan masalah. Bila seorang termasuk dalam bab was-was, na'udzubillah. Bila masuk dalam was-was, dia nak keluar payah. Nak tubik bukan satu benda yang senang, bukan satu benda yang mudah. Sebab was-was ni satu perkara, satu bala yang besar apabila seorang itu ditimpa oleh bala was-was ni. Bukan satu perkara yang senang. Jangan kata tak apa kita terah dulu. Dia jadi was-was kita tubik. Tak. Dia jadi was-was, nak tubik payah. Jadi kita sudah baca rukun kita yang kedua, iaitulah takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram pun kita telah jelas sudah pada baru ni. Pada malam ini kita sambung rukun yang ketiga. Dan yang ketiga daripada rukun sembahyang, qiyam. Apa dia qiyam? Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib kita diri. Jangan dimalah. Kata hamba sakit. Sakit lutut nak diri tak boleh. Kena juga bangun. Kalau tak mampu, barulah kita boleh duduk. Jangan bawa kerusi dulu setengah orang ni. Kebanyakan kalau ni, kalau kita tengok di negeri Arab, dia pikul kerusi awal lagi mari dah. Pakai buka kerusi, duduk cokok atas kerusi, Allahu Akbar, pakai duduk. Ini dia panggil bukan semaya, orang malah dah ni. Terah duduk, kalau suruh gonjel duduk nak rebah, barulah duduk atas kerusi. Bukan duduk dulu. Pasal qiyam ni salah satu daripada rukun semaya yang besar. Nabi SAW telah bersabda, Nabi mengatakan, Salli qa'ima. Salli qa'ima. Hadis yang jelas ni, Nabi mengatakan, ialah kamu semaya berdiri. Fa'illam tastati' faqa'ida. Kalau tak mampu, baru duduk. Jadi kena bangun dulu. Jangan duduk dulu. Jangan duduk atas kerusi dulu. Relax dulu, barulah kita. Kalau tanya, mana ni? Amat tak ikat. Lebih-lebih tak cakap je kalau ada dia pergi kedai, punya pusing lagi, kau merkik dah.
boleh lagi. Itu tidak nama keuzuran. Uzur ni maknanya kalau dia bangun caca, menyebabkan dia rebah, pening, mota jadi rebah, itulah keuzuran yang diharuskan duduk. Kalau bos tak bangun caca lengah sikit-sikit, tak apa duduk. Jangan duduk lagi. Yakni berdiri pada sembahyang fardu yang disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Mana tulang belakang kita kena betul caca molek. Kalau orang bokok tak tahu lah tu. Orang tak bokok ni. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Mana kalau kita rasa pening ada sikit-sikit. Kalau bangun caca agak-agak akan rebah, kita duduk dekat dia. Duduk dekat dia. Kalau salah ngak mari pening, ngak. Pandai baru kita ni, kau dinding, kau dia, jangan rebah. Pasti turun kau duduk. Tapi kena terah dulu, kena coba dulu. Jangan duduk dulu. Maka jika berdiri cenderung, diri juga berdiri sengit. Itu mana cenderung. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyang. Mana kalau dia duduk saja, diri tidak berdiri molek, duduk sengit ke apa-apa, orang ni dia panggil tidak berdiri dengan betul, maka tidak sah sembahyang dia. Dan jika lemah ia daripada berdiri. Dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira masyaqqah. Apa makna masyaqqah? Masyaqqah ni maknanya menyusahkan. Mana kalau dia diri tidak jadi susah. Mana berkeruk darinya dengan sakitnya tak boleh nak. Susah tak mana masyaqqah dia? Yang menghilangkan khusyuk. Mana kalau dia cacat duduk, menyebabkan dia ni sakit, siapa tak boleh nak khusyuk. Dia tu sakit, duduk mari beraduh. Sah dia sembahyangnya serta duduk. Pada masa itu bolehlah kita sembahyang dengan duduk. Dan jika lemah duduk. Duduk pun tak boleh juga, lemah juga duduk. Maka hendaklah dia berguling. Lagu mana pula berguling itu? Berguling di atas lambung kanan. Berguling ni makna tidur lah tidur. Tidur di atas lambung kanan, mana duduk atas rusuk. Sebelah kanan, tidur gini. Itu mana berguling. Jangan kata kita duduk berguling musuhnya atas masjid. Jangan, dia tidur mana berguling ni. Tidur di atas lambung. Kau dia lambung tu? Rusuk tu mana lambung. Saya ada bahasa kita lama. Lambung tahu lambung. Lambung tahu. Kau tahu tulis itu rusuk. Mana lambung tu mana rusuk. Rusuk kanan, di atas kanan. Itu afdal dari lambung kiri. Duduk nyengge gini. Nyengge duduk, tidur. Belah alik kanan. Dan jika lemah ia, nak duduk atas rusuk, atas lambung kiri pun lemah lagi. Tak boleh. Tak gerak juga. Sakit. Maka sembahyang dengan melencang. Tidur di atas belakang. Jangan nerak. Tidur atas belakang. Tidur gini. Tidur. Kepala ada bawah. Muka alah ke langit. Maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Isyarat dengan kepala. Mana kalau kita rokok, Allahu Akbar, akak kepala tu. Tak balik. Kalau kita sujud, kepala tu akak tinggi sikit lagi. Maya dengan isyarat. Ya. Ada kiblat. Ya. Kaki kejadu. Tapi kalau kita lambung kiri gini, kita muka kita ada kiblat. Tidur ada kiblat. Tapi kalau tidur, kalau maya dengan tidur, kaki lah gini, alah kiblat. Jadi kita ngadak gitu. Mana kita akak tu mengarah ke kiblat. Yang kepala lah kenung. Jadi orang tidur ni pulaknya, bolehlah akak, kalau tangan boleh akak tak boleh akak kena buka ke doktor dah. Maya dengan kepala dia akak juga. Kepala punya sumbat wayar ke doktor juga, nak lagu mana? Wayar penuh ni, nak akak kepala pun tak boleh. Dan jika lemah ia dengan ia demikian itu, nak gerak kepala tak boleh, maka dengan kelopak matanya. Maya dengan kelopak mana mata ya klik niat rokok. Akak pulak mata? Ya tidak. Sujud rokok. Mata yang bergerak, tak ada nak kata apa. Kalau mata pun tak kerak kekul, tak ada nak gerak dah. Dengan hati. Dan jika lemah ia, dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hatinya. Dengan nak gerak kepala pun tak boleh, mata pun tak boleh bergerak dah. Kelopak mata, orang panggil jam habis dah ni. Dekat benar dah ni. Dengan kubur ni. Kena sembahyang dengan hati. Niat dengan hati dah.
Hati niat aku rokok. Hati niat sujud. Habis ke dah tu. Tapi orang kita ni bila dia sakit kan, ambil boleh lesen tak semaya. Kalau tanya gua nak tak maya ni, tak cekak. Tapi kalau kata ni nak hadiah apa cik? Nak hadiah polima ni. Tak si makan dah. Piti. Selik bawata. Dia lagi selik bawata. Makan tak cekak. Maya. Koyak suruh maya orang setengah orang sakit ni. Berair mata. Hamba tak cekak nak maya. Tak boleh. Semaya ni tidak ada gugur, tidak ada cuti dia sampai kita mati. Sampai orang semaya kita, barulah habis kita. Selagi kita tidak disemaya oleh orang, selama itulah kita kena semaya, selagi otak bergerak. Kalau hati tak boleh guna juga, mati dah lawan. Kalau hati tak boleh guna lagi, mati dah lawan. Orang dia panggil hukmul mayit. Kalau dia gerak lagi pun gerak dengan oksigen. Tak ada apa, tidak jadi apa lagi. Maka tiada gugur sembahyang dengan. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akal. Selagi akal dia bergerak, semaya tak gugur sekali-kali. Tak boleh sampai cuti tak ada. Jadi orang Cina ni, orang perempuan, jangan duduk dakwa orang lelaki-lelaki ni. Bila orang lelaki-lelaki boleh dua bahagia saka, dia kata apa yang orang jantan ni bisa. Boleh dua, boleh ke apa. Nak oyak dia, orang lelaki-lelaki ni tak ada cuti semaya ni. Tak ada cuti. Tapi orang perempuan, cuti. Tak dia wajib semaya tu ada salah cuti dah. Bermula dengan cuti dulu. Lepas habis cuti tu baru boleh semaya. Ada 19 minggu, ada 10 hari, ada 15 hari ada bercuti dia. Kalau lepas beranak 40 hari cuti. Orang lelaki-lelaki tak ada cuti. Tak daripada balik kena semaya, tak ada ijazah dia. Terus. Jadi hukum berdiri semaya ni dalam masalah semaya fardu. Kalau kita semaya sunat boleh duduk. Semaya sunat. Semaya sunat boleh kita duduk. Tapi pahala dia nya setengah. Kalau kita semaya sunat, duduk kita rasa malas nak bangun saja, kita pun duduk Allahu akbar semaya. Macam orang tua kita semaya sunat. Semaya sunat sambil duduk, tapi pahala dia nya setengah daripada dia ada diskaun lah juga. Orang panggil diskaun dah. Kira paruh harga. Jadi tu apalah maya pun kalau dia kerja sikit, nak gaji banyak lah ke mana? Yang keempat, membaca Fatihah. Yang keempat, rukun yang keempatnya membaca Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Melainkan rakaat orang yang masbuk. Apa makna masbuk? Apa makna masbuk? Apa makna masbuk? Ya? Alaikum. Ya. Makna masbuk iaitulah kita tertinggal. Kita mari siapa-siapa tu mana sabaqah. Sabaqah tu makna kena tinggal. Dalam bahasa Arab masbuk ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan oleh imam dia. Kita mari lewat, siapa-siapa imam rokok dah. Allahu akbar rokok. Sedangkan baca Fatihah tu rukun. Maka bila kita masbuk dimaafkan. Tak payah baca Fatihah dah. Allahu akbar terus rokok lagi. Jadi ramai di kalangan kita bila dia mari kalau imam tengah sujud, dia tak sujud, dia cacat tunggu si imam bangun. Tak boleh, tak kena lagi tu. Nabi kata wa ma adraktum fasallu. Di mana kamu dapat imam duduk semaya sekali dengan dia. Kalau imam tengah rokok, rokok. Kalau imam tengah sujud, sujud. Tapi kalau rokok, sempat lagi rakaat. Tapi kalau imam sujud, tak ada rakaat dah. Yang penting kita kena mutabaah imam. Jadi jangan malah kita ni. Tunggu sampai imam bangun atau apa. Dia kali kita sujud kali imam, tak ada rakaat dah. Betul tak ada rakaat. Tapi pahala yang tak boleh sujud tambah tu ekstra sujud tu. Itu satu pahala tambah, bukan sebenarnya. Boleh tidak enter semaya. Mana ada semaya lebih dari sujud lebih pada hak dia. Tak boleh kecuali orang masbuk ya. Mana ada orang semaya maghrib, orang semaya 3 rakaat. Semaya 3 rakaat, 3 kali tahiyat. Semaya ke apa? Semaya apa? Semaya boleh baca 3 tahiyat. Paling banyak 2 tahiyat ya. Maghrib 2, isya 2, subuh sah. Orang yang boleh baca tahiyat 3 kali ni,
Siapa dia? Orang masbuk boleh. Pasal dia mari, seimam duduk rakaat kedua. Dia baca tahiyat. Dia panggil tahiyat tu ekstra, boleh pahala. Tidak masuk dari kira-kira. Kira-kira rukun semaya tak masuk. Pahalanya boleh. Jadi bila kita mari tengok imam duduk rokok, kau duduk sujud, kau duduk tahiyat, kau duduk apa ke, Allahu Akbar, masuk terus kali imam. Jangan tunggu cacat situ. Ramai kita tengok, tanya orang, apa tak masuk? Dia kata tak ada kalau masuk pun. Memang tak ada dari segi bilangnya, tapi dia dari segi pahala. Jadi pahala lah kita nak bersama dengan bilangan. Bilangan tak boleh. Itu dia panggil sujud ekstra. Tahiyat ekstra, tahiyat tambahan pada segi pahala, tapi tidak dari segi kira-kira bilangnya dia. Jadi kalau orang tanya kita, maya apa? Ada 3 tahiyat. Maya apa? Boleh jawab hal ini? Boleh dah jawab? Maya apa? Maya masbuk. Jadi baca Fatihah tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk. Orang masbuk dimaafkan. Dan bismillah itu satu daripada ayat Fatihah. Mengikut mazhab kita Syafi'i. Ada mazhab lain kata bismillah tu tidak termasuk daripada, ada perbahasannya panjang. Yang pentingnya bagi kita baca dirah atau pokok wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasdidnya. Apa tasdid? Sadu dia orang kata sadu. Dan tartibnya dan mualaknya berturutan di antara kalimahnya. Kena jaga molek Fatihah. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semaya orang yang tak baca Fatihah, tak ada semaya. Kecuali orang masbuk yang boleh. Dimaafkan. Dan kelimanya, rukuk. Apa dia mana rukuk? Dan sekurangnya rukuk tu. Dan sekurangan tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya atas 2 lututnya dengan tumakninah. Apa makna tumakninah? Tumakninah tu maknanya tetap tenteram. Jangan kau bila rokok dekat ngak tu bangun selalu. Itu dipanggil tak ada tumakninah. Tumakninah ni bila rokok kerak masuk sini duduk diam. Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Barulah kita bangun, barulah di nama dia ni ada tumakninah. Apa makna tumakninah? Tumakninah maksudnya tetap dan tenteram. Yang menceraikan, yakni memisahkan antara angkatnya dan tunduknya. Tumakninah ni maksudnya satu perbuatan duduk dia yang memisahkan di antara bangun dengan duduk, dengan tunduk dia. Angkat dengan tunduknya maknanya biar dia letak gitu. Kalau tak ada pemisah ni, orang panggil macam semaya patut ayat. Kenapa patut ayat? Ayat tanya dia matu. Dia berhenti. Ada tumakninah pada dia? Tak ada. Dia patut. Jadi kalau siapa dia semaya lagu ni, dia semangat semaya patut ayat. Tak ada tumakninah. Jangan di qasad yang lain daripada rukuk. Dan yang akmalnya disamakan belakangnya dengan tengkuknya. Dan mendirikan 2 lututnya di secacah molek. Dan pegangkan keduanya dengan 2 tapak tangannya. Dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Jadi yang keenamnya i'tidal, makna i'tidal itu berdiri tegak selepas rukuk. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitulah kembali ia kepada qiyam seperti dahulu mana tu? Seperti dahulu daripada rukuk dengan tumakninah. Tumakninah faham dah? Maknanya tetap aman duduk molek, tegak duduk. Jangan macam satu ayat kata sana. Dan ketujuhnya. Rukuk sembahyang yang ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Dengan tumakninahnya. Tumakninah faham dah? Dan jikalau ia sujud atas suatu yang ditunggang. Boleh ke tidak kita sujud atas suatu yang kita tunggang? Yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Manakala kita duduk atas kenderaan kita sujud atas dia. Tak apa. Duduk atas dia. Jangan syaratnya gerak. Kalau dia gerak ke bawah kita.
Jadi ada satu nuskah lagi dia kata, jikalau ia sujud atas sesuatu ia tanggung. Satu nuskah. Tapi nuskah kebanyakannya yang ia tunggang. Tunggang itu mana hak dia naik. Dia sujud atas tu. Tak apa. Tidak jadi masalah. Kalau makna kali yang dia tanggung, itu jadi makna lain pula. Ada satu nuskah nama nuskah Miriyah, dia kata yang dia tanggung. Naknya sini yang dia tunggang, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari lututnya dan dua tapak tangannya atau anak jarinya, batinnya dan perut anak jarinya atau jari dua kakinya kepada tempat sujud. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujudnya dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Kita buat satu pula. Sekurang-kurangnya, tengok dia, kita ulang balik. Mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari dua lututnya dan dua tapak tangannya atau anak jarinya, batinnya dan perut anak jarinya. Perut anak jarinya. Atau jari dua kakinya kepada tempat sujud. Nak di atas latar belakang. Dan wajib menekankan dahi kepada tempat sujudnya dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Dahi ini biar kena tempat sujud. Mana kalau kita pakai sebaya besar mana pun, kena buka tempat sujud sini. Biar dahi ini kena atas sujud. Dan yang akmalnya, apa yang akmal? Yang sempurnanya, bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangannya. Mana kalau kita nak sujud tu, tak payah Allahu Akbar pula. Angkat tangan tak payah. Pakai Allahu Akbar dulu. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Waktu dua lutut dulu. Jangan dua tangan dulu. Kemudian dua tapak tangannya menghunjur, yakni mengholor segala jarinya ke kiblat. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya padahal terbuka keduanya. Mana dahi dia terbuka, hidung pun terbuka. Jangan main tutup. Mari tutup muka sini. Nak maya tak boleh, kena buka muka. Dan menceraikan dua kakinya sekadar sejengkal. Di antara dua kaki ini, kita kena buat sejengkal jauh. Dan merenggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya. Lengan rusuk, sengal. Dan mengangkatkan perutnya daripada dua pohonnya pada laki-laki, bagi orang laki-laki. Dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada laki-laki. Orang yang tidak laki-laki, dia perapat. Tangan dia di dada, dia pohon dia perapat juga. Masa orang perempuan tak baik tu kekek gitu. Baik dia lebih sopan, dia duduk kemas-kemas. Semua ada sebagai ulama mengatakan tidak ada beza laki-laki dengan perempuan kerana hadis tidak membezakan di antara duanya, tapi dalam kitab kita disebut lagu tu. Jadi penjelasannya ada sikit perbezaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi jelas kata, kau perlu kepada satu tunjukkan demonstrasi lagi. Kena demo juga. Jadi di sini kita tahu dah. Yang afdal yang sempurnanya, masa kita nak sujud, kita waktu kaki dulu. Waktu lutut dulu. Lutut dulu tu. Jadi, orang yang sakit lutut, kau waktu tu tangan dulu. Tukar. Lepas tu baru mari lutut dia tu. Tidak jadi salah bagi dia, insya-Allah taala. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan tumakninah, di tumakninah mana kita baca dia. Dan jangan dipanjangkan dia. Jadi duduk antara dua sujud ni tak dipanjang. Sekadar baca Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir baca ayat tu, lepas tu kita kena sujud kali yang kedua. Demikian lagi pada i'tidal. I'tidal pun tak dipanjang juga. Tulis sekadar kita baca beberapa zikir yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Insya-Allah taala bila habis kitab kita ni, kita akan masuk kepada baca ayat dalam sembahyang. Baca ayat rukuknya, baca sujud. Dia akan ada juga dalam ni pun. Dia akan ayat dalam di akhir kitab kita. Dan sunat menghantarkan. Apa makna menghantarkan? Meletakkan. Sunat menghantarkan makna meletakkan
dua tapak tangannya di atas dua lututnya. Letak dua tapak tangan kita ni atas lutut kita. Waktu kita duduk antara dua sujud. Dihunjurkan, diholorkan segala anak jarinya, jangan kepal. Dan sunat ia duduk istirahat. Apa makna duduk istirahat? Iaitulah duduk rehat sekejap, kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri ia padanya. Mana bangun daripada sujud yang kedua, berhenti sekejap rehat, lepas tu baru bangun. Dan ia berselekan di atas dua tapak tangannya, sesekala berdiri daripadanya. Berselekan itu maknanya, berselekan, yakni sekian dengan tangan. Sesekala berdiri daripada nak bangun sebelah kepada nak qiyam pada rakaat yang seterusnya. Yang ke-8, yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Ini rukun yang ke-9, membaca tasyahud akhir, iaitulah at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Maknanya dalam ni riwayat yang kita pilih sekarang ni dia panggil riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi kalau nak kira riwayat-riwayat ni banyak. Ada riwayat orang lain dibaca pula. Aku baca anak. At-tahiyatu. Riwayat yang kita baca At-tahiyatul mubarakat tu dia panggil riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Jadi semua riwayat yang mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud semua sekali sah baca dalam sembahyang, tidak jadi pertikaian. Semuanya ada beza sikit lah. Tak apalah. At-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakat. Jadi semua tu riwayat-riwayat yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya juz, mana boleh kita baca dalam sembahyang. Yang ke-10-nya membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang sempurna. Jadi kalau kita logat-logat benar agak Allahumma salli ala Muhammad, itu yang paling ringkas. Yang ke-11-nya duduk bagi untuk bertasyahud. Duduk itu termasuk dari rukun juga. Dan bagi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi salam yang pertama. Rukun yang ke-12 memberi salam yang pertama. Sekurangnya assalamualaikum. Dan yang akmalnya assalamualaikum warahmatullahi 2 kali. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri. Berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya. Mana kita kenal assalamualaikum. Kita paling ni biar orang di belakang kita nampak pipi kita ni. Nampak pipi, baru jangan malah doa je assalamualaikum. Tak nampak gapo, nampak telinga eh. Jadi naknya akmalnya kita paling ni orang belakang nampak pipi kita. Mana kalau ada jawab nampak jawab sini. Dan sunat meniat memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya. Kita assalamualaikum paling itu kita niat beri salam orang. Daripada malaikat dan orang mukmin, ins. Apa makna ins? Jangan baca anas, dia baca ins. Ins maksudnya manusia. Dan jin. Jin pun ada juga sekali yang kita. Dan sunat meniat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertamanya. Jangan terdahulu dan jangan kemudian. Jadi kalau tak niat, tak ada masalah. Kita assalamualaikum, itu makna habis dah. Pasal Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, takbiruha tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Mana permulaan sembahyang itu takbir, akhirnya dengan assalamualaikum. Hamar kita niat keluar, tidak menjadi kesalahan. Tetapi ingat molek kalau nak niat keluar, jangan terdahulu daripada sembahyang, daripada salam. Kalau terdahulu batal itu. Dan jangan terkemudian.
maka hendaklah niatnya itu berserta dengan alif assalamualaikum. Kalau nak niat. Kalau tak niat, tak ada masalah. Rukun yang ke-13, tartib. Apa makna tartib? Ikut susunan semaya. Seperti barang yang telah tersebut. Yang terkandung dalam keterangan di atas. Taknya, niat. Takbir, niat. Fatihah. Jadi semua kali itu 12 perkara. Disertakan niat dengan takbiratul ihram. Dan beserta keduanya dengan qiyam dan Fatihah dan tasyahud dan salat. Dan salam berserta dengan duduk pada tasyahud. Maka tartib itu yang lain daripada itu. Jadi itulah 13 perkara rukun semaya kita. InsyaAllah ta'ala lepas pada ini kita akan masuk dalam bab sunat ab'ad. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la